Okay guys, nak tahu kenapa aku minat filem-filem lakonan Tom Cruise? Let's check this out. Assalamualaikum you guys, welcome back in Now Showing with me Kerengga SS, brought to you by Strategy Studios. Sekiranya korang masih baru di dalam channel aku ni, sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan lebih banyak lagi input-input yang menarik daripada channel aku ni. Kalau nampak kualiti video ni ada bagus sikit, terima kasih kepada In1/00 yang bagi setting ni kan, aku nampak silau sikit. Sekiranya korang ada berminat untuk mempelajari online course, korang boleh follow dia, subscribe channel dia iaitu In1/00. Dan kalau korang berminat untuk menyertai kursus-kursus yang dia collaborate dengan Weekend, korang boleh juga dapatkan produk-produk dia. Dia beberapa produk yang dihasilkan melalui platform Weekend, seperti link yang aku bagi dekat ruang subscription bawah. Okay, balik pada konten aku. Hari tu aku ada senaraikan 5 genre filem yang aku minat. Ada yang bawah sikit, yang last kali tu aku ada senaraikan honorable mention, iaitu antaranya adalah pelakon dia yang aku minat dan ada yang pengarah dia juga yang aku minat. Aku yakin korang semua mesti akan ada pelakon ataupun pengarah yang korang minat lah. Kalau dia berlakon ni, kau rasa macam, cerita ni memang boleh go ni, cerita ni memang boleh pergi ni, movie dia memang meletup dan kau rasa memang kau minat gila lah. Kalau dia berlakon dia memang kau nak pergi tengok punya lah, confirm lah kau nak pergi. Jadi macam aku juga, aku ada minat juga dekat seseorang pelakon ni yang admire jugalah. Orang yang aku maksudkan ni adalah Tom Cruise. Tom Cruise ni nama dia memang tidak asing lagi lah dalam industri perfilman Hollywood. Malaysia jauh sekali lah. Sebelum aku pergi dengan lebih jauh lagi, sebab kenapa aku suka filem-filem yang dilakonkan oleh Tom Cruise ni, adalah lebih baik kita pergi dengan lebih dekat lagi background Tom Cruise. Tom Cruise atau nama sebenar dia adalah Thomas Cruise Mayporter IV telah dilahirkan di Syracuse, New York pada 3 Julai 1962. Beliau adalah anak kedua daripada 4 orang adik-beradik, yang mana kakak sulung dia adalah Lee Ann Mayporter, diikuti beliau sendiri Tom Cruise, dan adik dia Cass Mayporter, dan last sekali adalah Marian Mayporter. Kira dalam adik-beradik dia, 4 orang tu dia seorang anak lelaki, semua anak perempuan. Okay, apa yang diceritakan adalah mak dia bukan seorang pelakon amateur dan bapa dia adalah seorang jurutera elektrik. Bapa dia selalu pukul dia dan dia tak berapa suka sangat pada bapa dia ni. Okay, dia telah memulakan bidang lakonan sejak awal 1980-an lagi. Filem lakonan dia yang pertama adalah dibat dalam filem Endless Love pada tahun 1981, di mana dia bukanlah pelakon utama, dia just pelakon sampingan je. Kemudian dia mula memegang watak utama di dalam filem Risky Business pada tahun 1983 dan diikuti dengan filem Top Gun pada tahun 1986. Time tu lah nama dia mula nak meletup-letup. Okay, sehingga kini sebanyak 42 filem yang telah dia bintangi, termasuklah 6 franchise filem Mission Possible yang sekarang ni memang gila punya meletup lah. Berkenaan lifestyle dia pernah berkahwin sebanyak 3 kali. Bini pertama dia Mimi Rogers, bini kedua dia pula Nicole Kidman, bini ketiga dia lah Katie Holmes. Waktu dia kahwin dengan Nicole Kidman, dia dapat 2 orang anak, iaitu Connor Cruise dan Isabel Cruz. Dan anak dia dengan Katie Holmes ada seorang, Suri Cruz. Sebelum kita pergi dengan sebab-sebab dia, aku nak ingatkan kepada korang, sekiranya korang ada penambahan ataupun aku buat kesapan fakta, korang boleh turunkan pendapat korang dekat ruang komen yang terdapat dekat bawah ni lah. Okay, nak tahu sebab kenapa aku minat filem-filem lakonan Tom Cruise? Let's check this out. Nombor 1, good looking and personality. Okay, berapa umur dia korang agak-agak? Umur dia pada tahun 2021 ni adalah 59 tahun. Kalau ikut pada umur 59 tahun ni, sebenarnya umur ayah-ayah kita je. Tapi kita tengok dia ni masih steady lagi, masih maintain lagi, masih handsome lagi lah, nak dibandingkan dengan pelakon-pelakon lain yang dah berumur 59 tahun, dah melebihi umur pertengahan ni lah. Selain tu, dari segi personality pula, kita tengok di luar waktu penggambaran dia ataupun di luar waktu kerja dia, apabila berhadapan dengan peminat-peminat dia sangat baik lah, macam cool dia boleh tersenyum kan. Jarang lah nak tengok dia macam bad mood ke kan. Menghargai peminat-peminat dia lah. Jadi dia boleh berhadapan dengan peminat-peminat dia dengan happy. Dalam set penggambaran pula, kalau ada peminat-peminat dia yang tengok dia, nampak dia kan, dia akan melambai kan. Jadi aku nampak tu dia macam jaga hubungan baik dia dengan peminat-peminat dia lah, yang sentiasa support dia. Lepas tu ada satu ketika, waktu tu dia menghadiri satu acara red carpet lah. Waktu dia jalan dekat red carpet tu, ada seorang netizen ni lah datang, kononnya macam nak wawancara dia. Tiba-tiba ada keluar dekat
dekat mikrofon dia, terpancut dekat muka Tom Cruise. Orang tu dah datang situ dah semat-semat dah red carpet, tapi dia cuba hadapi situasi tu dengan tenang. Dia tak marah sangat pun dekat reporter yang prank dia macam tu. Why would you do that? Why would you do that? Come here. Come here. Why would you do that? Why would you do that? Funny. Very funny. Can you please? No, it's okay. No, wait 1 second. What's so funny about that? It's ridiculous. Do you like making lessons? That's really... Hey, no. Don't run away. Don't run away. No, I don't care. That's incredibly rude. I'm here giving you an interview and answering your questions, and you do something really nasty. You're a jerk. You're a jerk. Well, you know what? Aku rasa kau dapat dekat artis Malaysia ni kan, atau dapat dekat artis mana-mana artis je, aku rasa silap-silap dah bertumbuk dekat situ dah. Nombor 2, Fit and Runner. Okey, ni adalah sebab terpenting sekali. Sebab apa? Kenapa aku minat kepada Tom Cruise? Masih lagi berbalik kepada umur dia. Dengan umur 59 tahun tu, dia boleh melakukan aktiviti lakonan tu dengan macam-macam aktiviti lah, yang melibatkan kekuatan, stamina, in good shape lah. Okay, jadi itulah beza dia di antara pelakon-pelakon yang world class ni lah. Dia bukan sekadar berlakon di hadapan kamera dia. Maknanya dia akan jaga dia punya lifestyle dia lebih daripada di hadapan kamera saja tau. Keseluruhan hidup dia lah, dia akan susun untuk macam dia menampilkan di hadapan kamera. Berdasarkan page Superhero Jacket, dia ada maklumkan yang mana kaedah dia untuk sentiasa maintain dalam good shape lah body dia kan, adalah dengan tidak mengamalkan pengambilan standard 3 sajian makan sehari. Okay, kalau kita orang Malaysia ni, kita akan makan 3 kali sehari kan, sarapan, makan tengah hari, makan malam kan. Kalau dia tak. Dia ada 2 orang masak tau. Jadi 2 orang ni bertanggungjawab untuk menyediakan 15 set micro meal lah, kecil-kecil, 15 set. Jadi sehari tu dia akan makan 15 set tu, setiap 2 jam dia akan makan satu set. Beza dia dengan kita orang Malaysia ni, kalau orang Malaysia ni kita makan 3 kali. Jadi kita makan 3 kali tu sekali banyak. Kalau macam dia makan 15 kali. Tapi makan sikit. Lepas tu atas nasihat daripada David Beckham sendiri, dia cakap sehari dia akan ambil jangan lebih daripada 1200 kalori untuk memastikan dia sentiasa dalam good shape. Kemudian dari segi workout dia kan, berdasarkan majalah Men Health, dan link dia aku akan sediakan kat bawah. Apabila ditanya dia ni kan, apa sukan yang dia buat untuk dia maintain badan dia, untuk dia maintain kesihatan dia, fitness dia, nutrition dia. Jadi dia jawab dia buat macam-macamnya sukan. Dia tak terfit kepada satu sukan saja. Antaranya adalah berkayak, rock climbing dan workout dekat gym lah. Boleh kata semua aktiviti yang dia buat ni banyak membantu dia dalam mengekalkan bentuk tubuh badan dia yang ideal lah sampai sekarang ni. Kemudian adalah runner. Dia ni adalah seorang runner, pelari jugalah. Boleh kata semua filem-filem yang dilakonkan melibatkan dia perlu berlari. Daripada 42 filem yang telah dia lakonkan, sebanyak 6 filem sahaja yang dia tak berlari. And yes, bila kata dia berlari, maknanya tak ada dah orang lain. Memang dia lah yang berlari. Memang dia masuk lari lah. Dan berlari pun bukan macam cerita kerja peragot, oh ada kereta tapi nak berlari juga. Ini dia betul-betul lari. Memang berlari betul-betul sprint punya lah. Persoalan dia sekarang ni, berapa laju dia boleh berlari. Dalam scene Kim Possible 3, time dia berlari dekat tepi sungai dekat Shanghai, China tu, direkodkan kelajuan dia berlari pada ketika itu adalah 24.6 km sejam dalam scene 40 saat tu. Dia juga pernah menyatakan yang dia pernah berlari selaju 17 mile per hour ketika umur dia awal-awal 40-an tu lah. Dia kalau dia boleh berlari pada kelajuan tu, umur 40-an tu, itu memang impresif lah. Memang sangat laju lah. Selain tu juga dari segi tahan nafas lah. Waktu dia dijemput menghadiri sesi bual bicara, dia menyebut sebab tu dalam Mission Impossible 5 yang mana Tom Cruise dia terpaksa terjun ke dalam satu vault
di bawah air tu, awak tu nak lakukan scene tu, dia boleh tahan nafas 4 minit secara konsisten. Maknanya dia boleh tahan nafas 4 minit, rehat 4 minit, rehat 4 minit, rehat secara konsisten. Maknanya workout dia untuk tahan nafas saja memang the best lah. Dia kata juga dia telah dilatih, dia telah ditrain untuk tahan nafas dengan lebih lama lah. Dengan lama ada cara dia dengan bertenang, low heart rate kan. Dia cuma train diri dia untuk tidak menggunakan oksigen dalam badan dia dengan banyak lah. Dia guna sikit macam tu lah. Selain tu juga dia kata dia boleh tahan nafas paling lama sekali straight adalah 6 minit 30 saat. Lepas saja habis tahan nafas 6 minit 30 saat tu, bila dia keluar dekat udara ni, dia rasa macam diri dia tetap bernafas. Dia kena perbetulkan balik dia punya sistem tubuh dia. Memang tak bagus lah aku rasa. And I trained for a long time to the point when I finished the sequence, there'd be times I'd be sitting there talking in meetings and I wouldn't breathe. I realized I am not breathing and I had to turn my autonomic system back on to breathing. That's bad. That's Yeah. bad. I know. That was a little... Nombor 3, own stunt. Kalau korang kenal Jackie Chan kan, Jackie Chan kan dia buat stunt dia sendiri kan. Sama juga macam Tom Cruise. Tom Cruise ni kira macam Jackie Chan versi Western Hemisphere punya Jackie Chan lah. Tom Cruise ni kan, semua orang dah tahu lah kot kan. Semua aksi-aksi lagak ngeri dalam filem-filem dia memang betul-betul dia yang buat sendiri. Daripada panjat bangunan tertinggi dekat Dubai tu kan, Burj Khalifa tu, sampailah berpaut pada A400M, bawa helikopter memang dia bawa sendiri. Memang semua aksi lagak ngeri tu memang dia buat sendiri lah, bukan orang lain lah. Sehingga kini lah, setakat ni dia dah buat lebih daripada 10 aksi lagak ngeri yang sangat-sangat berbahaya lah. Even stunt double pun kemungkinan tak akan dapat melakukan aksi lagak ngeri yang macam dia boleh buat. Habis pada sebab-sebab kenapa aku suka filem-filem lakonan Tom Cruise ni kan. Jadi kita masuk pada fakta-fakta lain berkenaan Tom Cruise. Okay, fakta yang pertama, sejak tahun 2006 orang Jepun tu telah bagi tarikh 10 Oktober sebagai Hari Tom Cruise disebabkan Tom Cruise ni dia buat filem berkenaan The Last Samurai tu lah. Orang Jepun ni dia menghargai Tom Cruise ni sebab dia mampu buat filem-filem pasal Jepun. Sedangkan orang Jepun sendiri dia tak tahu berkenaan sejarah samurai dia. Fakta yang kedua adalah dia dah berkahwin 3 kali. Dan dia dah bercerai 3 kali. Dan yang menariknya dekat sini, 3 bini dia yang diceraikan semuanya berumur 34 tahun. Mimi Rogers 34 tahun dah boleh ceraikan. Nicole Kidman pun sama. Katie Holmes pun sama. Semua umur 34 tahun. Apa tu menarik tadi ya? Ketiga adalah dia ni telah disahkan dan dia pun dah mengaku lah yang dia ni mempunyai penyakit disleksia sejak umur 7 tahun. Penyakit disleksia ni adalah satu penyakit ketidakupayaan pesakit ni untuk belajar dan untuk mengingat, memahami sesuatu benda lah. Kalau dia kena belajar ke buat benda-benda tu, dia rasa gelisah, frust dan dia cepat bosan lah. Cepat mental lah. Bila suruh belajar, cepat mental. Tu dia lah. Fakta yang terusnya adalah dia ni adalah seorang pengamal Scientology tau. Scientology adalah salah satu fahaman yang dicipta oleh seorang manusia ni berasaskan kepada sains dan teknologi tau. Bila satu berlaku tu, dia kena refer kepada sains dengan teknologi. Apabila benda tu tidak boleh dibuktikan dengan sains dan teknologi, dia tak percaya. Pernah diperkatakan kalau dia tidak mengamalkan Scientology ni, dia adalah seorang yang alim lah, seorang Kristian Katolik yang alim lah. Dia pun selalu ikut priest, dengar cerita-cerita priest kan. Boleh kata dia sering berdamping dengan ulama-ulama Kristian ni lah. Fakta yang terakhir sekali adalah tu kartun Aladdin tu. Kartun Aladdin tu adalah diambil daripada bentuk muka watakannya dengan figure Tom Cruise lah. Patutnya dia nak ambil daripada ni Jamie Foxx tak aku kan. Tapi sebabkan Jamie Foxx ni tak berapa nak famous kan, Tom Cruise lebih famous lah. Jadi Tom Cruise terpilih lah untuk figure Aladdin ni. Okay, sekian sahaja video aku untuk kali ini. Sekiranya korang rasakan video aku ni bermanfaat untuk korang, silalah korang tekan butang share. Kau share lah dekat mana-mana pun kan. Pada korang yang masih belum subscribe channel aku ni, korang tekanlah butang subscribe kat bawah ni dan tekan butang loceng untuk mendapatkan lebih banyak lagi konten-konten yang menarik daripada channel aku inilah. Dan sekiranya korang ada komen, penambahbaikan ataupun korang rasakan fakta-fakta yang aku senaraikan yang salah, tolong turunkan pembetulan fakta-fakta dekat dalam ruangan komen dekat bawah. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, Assalamualaikum.